Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel aku. Jadi, untuk hari ini aku nak buat review mengenai Google Pixel 4a. Aku dah pun pakai phone ni lebih kurang 1 bulan. Jadi, aku akan state apakah kelebihan dan kekurangan Google Pixel 4a ni. Jadi, sama-sama kita tengok. Let's go! Okey, seperti yang korang tahu, Google Pixel 4a ni dikuasakan oleh chipset Snapdragon 730G yang mempunyai kapasiti RAM sebanyak 6GB dan juga storan sebanyak 128. Bagi aku storage ataupun storan 128GB ni dah kira cukup besar lah untuk basic phone lah. 64 bagi aku dah tak relevan sangat sebab kita ada banyak juga file yang kita pakai. File kadang-kadang kita simpan lagu dan sebagainya, gambar-gambar. Jadi 128GB untuk base storage bagi aku sangat-sangat satu ciri yang wajib bagi untuk smartphone. Okey, seterusnya macam biasalah, aku beli Pixel 4a ini daripada Impulse Gaming dengan tanda harga 1599. So sekarang harga dia dah up sikit dari 1649. Masa aku beli tu pre-order bonus tu yang murah sikit. Jadi aku akan share apakah kelebihan dan juga kekurangan dia. So check it out. Okey, kita mulakan dengan ciri-ciri fizikal dia. Google Pixel 4a ni kalau korang tengok, body dia adalah jenis polycarbonate, bukan glass. Dia sejenis plastik lah kata orang tu. Tapi bagi aku dia menggunakan matte plastik. So phone ni tak rasa macam plastik pun tau. Jadi bagi aku dengan button dia yang clicky ni, kalau korang tengok lah, button dia sangat clicky. Dan dia mempunyai fingerprint kat belakang. Bagi aku fingerprint kat belakang adalah paling, kata orang tu, spot yang paling selesa lah. Aku tak suka side mount fingerprint. Kata orang fingerprint belakang ni macam old school season kan. Tapi bagi aku practicality adalah, contoh kalau kita letak phone, kita angkat phone dah juga terus buka, dan fingerprint dia pun sangat laju. Kalau korang tengok, ya sekejap saja. So fingerprint dia juga kita boleh buat swipe down untuk notification ataupun control panel dan sebagainya. Jadi bagi aku sangat suka dengan security fingerprint ni compared to side mount fingerprint. Kalau Google nak buat under screen pun sebenarnya aku tak berapa prefer. Walaupun dulu aku pakai Note 10 Note 10 kecil ada under screen fingerprint, tapi bagi aku kadang-kadang dia ada hit and miss lah. So kadang-kadang tak menjadi sekali cuba. Tapi kalau kau pakai kalau kau pakai rear mount fingerprint ni senang sikit lah kalau nak buka login Maybank ke apa semua kan, security apa semua. Okey, itu dari segi fizikal lah. Dia mempunyai kata orang tu punch hole camera. Kalau kat sini kalau korang tengok, punch hole camera, selfie camera dia. Jadi dan dia menggunakan satu jenis lensa lah, lensa wide lens standard, iaitu 12.2 megapixel f1.8 ataupun 79 tak silap aku. Okey, itu dari segi fizikal dia lah. Okey, dari segi kelebihan Google Pixel ni, Pixel 4a ni dari segi kelebihan dia, aku boleh katakan dari segi size dia aku suka. 5.8 inci. Tak tahulah setengah orang benda ni kata orang tu selera masing-masing kan. Aku suka design yang compact. Walaupun iPhone 12 mini sebenarnya lagi compact, size ni dah kira macam bagi aku sangat selesa pegang. Itu kelebihan yang pertama lah. Dan yang kedua, of course lah, stock Android tu sendiri, software dia. Ini aku buat, kita sekarang dah ada customize, boleh tukar icon, shape dan sebagainya, boleh tukar color accent. Jadi macam yang aku gunakan ni tema stock biasa sajalah, tak ada pun menggunakan launcher dan sebagainya. Cuma aku ada menggunakan widget, special widget ala-ala macam iOS sikit. Tapi tak tahulah kenapa iOS buat dia mesti nampak smart, walaupun widget bodoh macam tu je. Okey, itu dari segi design dan juga software. Dan yang ketiga adalah kamera dia. Walaupun kamera dia ni kata orang tu just
12 megapiksel wide lens saja, tapi susahlah nak kata. Memang pixel punya kamera kata orang tu stock straight out of camera memang cantik. Contoh bila shoot gambar asam pedas ni memang nampak sharp dia tu, walaupun 12 megapiksel dia. Kata orang tu dia dah lengkap lah. Dan kalau korang nak tengok lagi ni, nampak ni udang ni, gila portrait dia of course lah. Yang paling kata orang tu menjadi kelebihan pixel ni adalah portrait mode dia bagi aku tak ada yang boleh tanding setakat ni. iPhone pun tak boleh tanding. Sekarang trending gambar straw kan. Benchmark terbaru untuk foto-foto iPhone dan juga Pixel adalah ambil gambar straw. Jadi benda ni ada juga hit or miss dia. Cuma kadang-kadang angle nak kena ambil tu kena betul-betul lah. Itu contoh. Okey, dan korang dah tahulah kelebihan Pixel memanglah kamera dia walaupun cuma satu lens kan. Jadi dan kelebihan yang aku bonus yang boleh aku katakan lagi, dia ada headphone jack. Kalau korang tengok kat sini, so kat sini ada headphone jack dan juga stereo speaker. Dia ada stereo speaker phone ni. Jadi kata orang tu lebih imersif lah. Walaupun yang lebih kuat sikit adalah speaker yang bawah, atas dia just biasa-biasa saja, tapi still kuat compare dengan phone yang dulu-dulu kan. Phone yang dulu biasanya speaker atas ni slow sangat, tapi bawah dia kuat. Tapi yang ni at least dia tak sama level, tapi ni macam 60-40, lebih kurang itulah. Itu kelebihan dia. Dan lagi bagi aku kelebihan dia adalah bateri. Dari segi bateri pula, phone ni aku dapat screen on time sebanyak 5 hingga ke 6 jam. Jadi untuk bateri sebanyak 3150 mAh ni, bagi aku phone yang bersaiz kecil je ni boleh tahan dalam satu hari penggunaan. So amat berbaloi. Contoh kalau macam sehari penggunaan tu, bermaksud aku dari pagi kau dah siap charge full, sampai ke petang balik kerja ataupun pukul 7 gitu, phone masih boleh dapat dalam 20%, 15% gitu. Jadi tu antara kelebihan dia. Okey, sedikit tambahan mengenai kelebihan dia. Bagi aku yang paling ketara adalah design dia tu sendiri. Design dia dah modern. Dia menggunakan skrin yang penuh dengan ada punch hole, display satu dot dekat atas kiri tu. Dan bagi aku adalah much better daripada dahi luas macam Pixel 4 dan juga ataupun notch jamban Pixel 3 XL tu. Okey, dari segi kekurangan dia pula. Dari segi kekurangan dia, aku boleh katakan adalah chipset dia. Chipset dia Snapdragon 730G. Actually dah nak masuk 2 tahun punya chipset. Dia kira nak kata outdated tu tak adalah. Untuk mid range performance still okay untuk tahan dalam 2-3 tahun lagi. Tapi apa yang specialnya 730G dekat Pixel ni, dia tak berat. Kau punya user experience sama je macam flagship punya counterpart. Jadi 730G ni lemahnya dari segi post processing kamera lah. Kalau kita ambil gambar sesuatu, kita akan perlukan, contoh kat sini, kita akan satu post processing yang agak lambat. Dia nampak dia processing baru, so dia ambil masa sikit lah. Bagi aku kekurangan dia lebih kurang sama macam Pixel 3a punya series, cuma dia at least laju sikit berbanding 3a. Okey, itu adalah kelemahan dia dari segi chipset. Kemudian apa yang aku boleh katakan kelemahan dia yang lagi adalah dari segi satu kamera saja. Kata orang sekarang trending smartphone at least 2-3 kamera lah, ke 4 sekarang, 4 ke 5 kamera. Aku tak tahu lah kamera dah banyak buat apa kan. Mungkin satu lens ni menjadi kelemahan disebabkan sekarang at least ada ultra wide dah. Ni tak ada ultra wide, jadi macam kurang lengkap situ. Nak ultra wide ambil 4A 5G. Tak apa. 4A 5G ada. Jadi itu kelemahan yang kedua. Dan kelemahan yang ketiga adalah body yang plastik ni. So kalau boleh rasa macam ni, body plastik. Body plastik ni bermaksud tiada wireless charging. Aku dulu pakai Pixel 3 dah terbiasa kadang ada wireless charging dan sebagainya, letak terus charge. Ini tak ada wireless charging. Bagi aku, yelah phone mid range kan, tak boleh nak expect lebih. Aku lebih pada nitpicking je kalau macam tu.
Itu kelemahan yang ketiga. Wireless charging okey lagi. Rasanya itu saja 3 kelemahan dia. Dan selebihnya bagi aku untuk penggunaan harian tak ada masalah. So kita terus kepada conclusion. Okey, satu lagi yang aku lupa mention. Dari segi kelemahan dia, selfie kamera dia tidaklah secantik Google Pixel 3 series. Bagi aku kelemahan yang paling kita boleh nampak kat sini, mungkin ada sedikit downgrade compare dengan Pixel 3, disebabkan lensa kameranya selfie dia cuma ada satu. Pixel 3 kita ada 2 kamera, satu wide dan juga ultra wide. Dan untuk Pixel 4a ni kamera dia hanya single, dah memang sedia ada wide, dan dia tak ada autofocus, dia fix focus untuk selfie kamera. Itulah. Okey, kesimpulan dia, apa yang aku boleh simpulkan, Google Pixel 4a ni bagi aku semenjak tukar daripada Galaxy Note 10 Snapdragon, aku rasa aku tak rindu sangat kot dengan Note 10 Snapdragon. Sebab apa, bagi aku phone ni kira dah cukup lengkap lah. Sebab especially aku rasa kepentingan utama adalah headphone jack. Kadang-kadang aku nak letak input mic kat sini, ataupun dengar contoh wireless earbuds aku ada habis bateri ke apa, senang pakai headphone jack. Jadi aku rasa aku tak rindukan sangat sebenarnya ultra wide tu, sebab aku dah ada kamera lain. Tapi yelah, bila kita dah guna, kita tak rasa nak ambil sangat macam ultra wide bila tak ada. Tapi sebenarnya bila pakai phone yang ada ultra wide, rasa macam benda tu perlu. Tapi bagi aku tak miss lah. Kata orang tu tak ada pun tak apa, it's okay. Lagipun sekarang macam-macam dah ada orang buat wide lens attachment kan. Tapi aku dah tak perlukan tu. Sebab dulu pun aku pakai masa zaman iPhone dulu lah, kalau pakai attach kat lens ni. Tapi itulah. Dan dari segi bateri bagi aku sangat-sangat menakjubkan. Kata orang tu untuk 3100 bateri dia agak tahan. Dan bagi aku selesa menggunakannya, sizing ni yang macam ni. Dan okey, aku ada so far setakat ni aku dah kumpul 2 case, sub case dan juga Rhino Shield, perisai badak kan. Rhino Shield ni memang ni aku custom ni, ada huruf G ni, jadi kat sini memang selesa lah guna. Dan sub case ni antara case yang selesa aku pakai. Nampak dia ada 2 tona color dia dengan ring dia, dan dia pun ada colored power button, cuma tak boleh custom lah, dia just color warna kelabu terang sikit. Kalau dari segi Rhino Shield pula, yang ni aku confident case ni kalau aku jatuh pun aku rasa aku tak ada masalah kot. Dan case ni agak tebal dan ketat, so tu case yang aku beli. Dua-duanya aku beli online di Shopee. Okey, jadi sedikit sebanyak itulah perkongsian aku mengenai Google Pixel 4a ni. Dan aku rasa aku akan terus pakai, dah tak ada lagi dah nak tukar-tukar lagi phone, sebab aku prefer phone kecil. Kalau aku minat pun lepas ni adalah iPhone 12 mini. Mungkin ada rezeki boleh beli untuk jadikan second phone dan sebagainya. Dan aku rasa aku takkan balik kepada phone yang besar. Kalau aku nak ambil Galaxy Note pun, Note 20 Ultra sangatlah besar. Kalau dia buat S21 yang akan datang tahun depan tu dengan S Pen, maybe boleh consider, tapi tak tahulah. Jadi itulah sedikit sebanyak, dan aku rasa itu pilihan korang boleh pilih untuk beli ni, ataupun better korang beli Pixel 4a 5G. 4a 5G tu aku suggest juga, sebab bateri dia jauh lagi besar dan size dia lagi besar. Chipset dia menggunakan 765G, sama macam Pixel 5. So aku rasa better angkat 4a 5G, sebab kata orang tu size screen lagi besar lah. Lagi satu, dia tetap ada headphone jack juga sebiji macam ni, cuma dia ada 2 extra kamera. Dia ada ultra wide yang penting. Itu kalau korang siapa yang tak boleh berpisah dengan ultra wide lah. Jadi boleh angkat Pixel 4a 5G, boleh beli dengan Mustafa Mazlan ataupun PSAM. Aku suggest, sebab Impas tak ada ambil 4a 5G. Pixel 5 pun Impas tak sure, aku tak, diorang belum lagi, sebab diorang bawa masuk ni je 4a setakat ni. Tapi barang-barang lain macam Chromecast, Google Home, semua korang boleh cari kat Impas. Yang selebihnya aku suggest korang beli dengan PSAM dan juga Mustafa Mazlan.
Jadi sekian saja aku punya review tentang Google Pixel 4a. Kalau Note 10 tu phone of the year aku dari sepanjang tahun lepas ke tahun ni, dan Pixel 4a ni tak mustahil boleh aku pakai lebih dari 3 bulan. Aku harap aku pakai lama lah phone, sebab phone ni flawless lah bagi aku. Kata orang tu kalau aku nitpick pun sebab tak ada extra lens tu je. Dari segi chipset aku tak kisah sangat sebab aku bukan main game kat phone pun, jadi aku tak perlukan chipset flagship sangat. So sekian saja review aku mengenai Google Pixel 4a, dan korang jangan lupa like dan juga subscribe channel aku. Terima kasih aku ucapkan kepada siapa yang dah buat, siapa yang dah like and subscribe lah. Jadi itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go, bye bye.